Hai, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Ace with Cikgu Ku, Bahasa Melayu Penulisan. Baiklah, pada kali ini kita akan melihat sebuah karangan, iaitu karangan jenis cerita. Tips dan panduan untuk menjawab karangan jenis cerita. Kamu perlu memahami tajuk karangan dan kehendak soalan dengan jelas. Yang kedua, buat rangka karangan. Sediakan isi-isi penting mengikut keutamaan jalan cerita. Seterusnya, pastikan kamu memahami bahawa karangan jenis ini adalah karangan jenis tidak berformat. Seterusnya, kamu perlulah menulis karangan yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian pendahuluan, bahagian perkembangan cerita dan juga bahagian penutup. Seterusnya, karangan jenis ini dapat menguji daya imajinasi murid. Seterusnya, penguasaan bahasa amatlah penting. Gunakan bahasa yang lancar dan tepat maksudnya. Seterusnya, jalan cerita pula perlulah menarik dan mempunyai unsur-unsur suspense dan ketegangan dalam penulisan kamu. Ingat, teknik ingat kembali dan seumpamanya akan membawa keberkesanan kepada penulisan anda. Seterusnya, murid perlu berhati-hati dengan tajuk dan jangan menyalahi tajuk atau terkeluar dari tajuk. Seterusnya, cerita juga perlu mempunyai unsur-unsur pengajaran dan teladan kepada pembaca. Seterusnya, panjang karangan hendaklah di antara 80 hingga 120 patah perkataan seperti biasa. Gunakan bahasa yang betul dan lancar. Jangan meleret-leretkan karangan anda. Gunakan tata bahasa yang betul dan elakkan kesalahan ejaan. Gunakan masa selama 30 minit untuk menjawab bahagian ini. Dan akhir sekali, semak jawapan anda sebelum hantar. Baiklah, soalan renungan untuk hari ini. Soalan renungan berbunyi, tuliskan sebuah cerita atau peristiwa yang kamu pernah dengar, lihat, tonton, baca atau alami. Mana-mana satu. Okey, tuliskan sebuah cerita atau peristiwa yang kamu pernah dengar ataupun lihat ataupun tonton ataupun baca ataupun pernah mengalaminya. Baiklah. Untuk menulis karangan ini, murid-murid seperti biasa perlu menulis 6 perenggan, di mana perenggan pertama adalah pendahuluan, diikuti dengan perkembangan cerita di perenggan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan perenggan yang keenam adalah merupakan penutup. Okey. Baiklah, marilah kita sama-sama melihat satu contoh jawapan untuk tajuk ini. Baiklah, di perenggan yang pertama, bahagian pendahuluan, murid-murid boleh menulis, pada suatu malam, aku, Naga dan Roger dalam perjalanan pulang ke rumah selepas kelas malam di sekolah. Kami berjalan melalui jalan yang sunyi. Jadi dalam perenggan yang pendahuluan ini, cikgu telah menyatakan bahawa pulang dari kelas malam dan juga jalan sunyi. Di perenggan yang kedua, isi ataupun idea yang pertama, murid-murid boleh menulis, sebelum sempat kami sampai di simpang 3 jalan raya, kami terdengar suara orang bertengkar. Alangkah terkejutnya kami apabila mendapati 2 orang lelaki sedang bergelut tidak jauh dari kami. Baiklah, dalam perenggan yang kedua ini, idea ataupun isi yang pertama saya telah menyatakan terdengar suara bertengkar, bergelut. Okey, perenggan yang ketiga, isi yang kedua. Tiba-tiba salah seorang lelaki itu telah menghunus sebilah pisau. Kami berpandangan. Seketika kedengaran jeritan. Rupanya lelaki tersebut telah menikam seorang lagi. Baiklah, dalam perenggan ini, cikgu telah menyatakan menghunus pisau, berpandangan dan telah bertikam. Perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Dalam ketakutan, Roger telah menjerit, "Tolong, tolong!" Mendengar jeritan Roger, lelaki yang menghunus pisau memandang ke arah kami. Kami lari lintang pukang.
ke arah rumah masing-masing. Baiklah, dalam perenggan yang keempat, isi yang ketiga ini saya telah menyatakan bahawa satu, Roger telah menjerit, okey, dan kami lari lintang pukang. Di perenggan yang kelima, isi ataupun idea yang keempat, dari jauh lagi aku telah memanggil ayahku. Sebaik tiba di rumah, aku menceritakan peristiwa yang berlaku. Ayah dengan segera telah menghubungi pihak polis. Setelah polis tiba, aku telah menunjukkan tempat kejadian. Baiklah, dalam perenggan yang kelima ini saya telah menyatakan bahawa peristiwa yang telah berlaku, beritahu kepada ayah dan polis tiba. Di perenggan yang keenam, bahagian penutup perenggan yang terakhir, lelaki yang ditikam itu mengalami cedera parah di tangan dan kaki. Dia telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, seorang lagi telah berjaya ditangkap oleh pihak polis. Baiklah, dalam perenggan penutup ini saya telah menyatakan cedera parah dan ditangkap oleh pihak polis. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid telah mendapat jawapan yang lengkap untuk karangan cerita ini. Selamat menjawab.